Ini beli duit ni. Kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je. Weh, filem baru dah ada lah weh dalam laman web ni. Sudahkah anda membudayakan normal baru dalam urusan seharian? Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk menilai status kesihatannya dan mendaftar masuk ke lokasi. Dia juga merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Urusan kerjanya juga lebih efisien dengan sistem DDMS untuk menyemak tugasan dan aplikasi MyGovUC untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara seperti biasa 9 hingga 9.30 malam ini, dan anda boleh menonton secara langsung sekarang ini. Anda pun memilih ataupun memilih di platform digital kami di siaran Facebook Live bernama TV. Nama saya Wan Syahrina, dan sedar tak sedar semenjak kita mengenal nama COVID-19, kita juga mengenal dan belajar perkara-perkara baharu dalam kehidupan kita. Antaranya belajar tentang norma baru kehidupan, tentang cara yang baru untuk bersosial, cara baru untuk belajar, dan juga pendekatan-pendekatan baru dalam bekerja, dalam berniaga dan sebagainya. Dan antara yang baru juga yang perlu kita sesuaikan diri selepas ini dalam tempoh masa yang tidak jauh lagi adalah bagaimana apabila pemberian moratorium berakhir tanpa menyentuh yang mana layak untuk moratorium lanjutan dan bersasar. Jadi ianya akan bermula Oktober nanti. Selepas 6 bulan kita mungkin agak selesa sedikit dengan bantuan yang diberikan ini, kerana pinjaman-pinjaman kita mungkin telah ditangguhkan sekejap tempoh pembayaran semulanya. Tapi apa berlaku apabila moratorium berakhir? Ini sama-sama kita nak bincangkan pada malam ini menghadapi pasca moratorium dalam Ruang Bicara. Bersama-sama dengan saya ialah Haji Muhammad Prasad Hanif, Setiausaha Agung Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia ataupun ADFIM. Apa khabar Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami. Haji muda. Saya nak haji pun, tapi hajilah, betul lah. Iyalah, betul lah. Itulah dia. Okey, baik. Mungkin pertama sekali kita nak kenal dulu ADFIM ini apa. Kalau kita bercakap tentang institusi keuangan pembangunan ini apa sebenarnya? Ya, insya-Allah. Kita mungkin ramai yang belum pernah dengar lagi kot ya. Jadi institusi keuangan pembangunan adalah agensi-agensi ataupun institusi yang dimiliki oleh kerajaan yang matlamat utamanya adalah untuk memberikan pembiayaan sama ada pinjaman, kredit dan sebagainya, dan termasuk sekali khidmat nasihat, business advisory punya role lah. Maknanya dia adalah institusi yang memainkan peranan memberikan pinjaman dan juga business advisory. So dalam bahasa Melayunya kita panggil institusi kewangan pembangunan IKP. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Development Finance Institutions DFI. Kat Malaysia ni kita ada lebih kurang 27 hingga 28
DFI atau IKP, dan 6 daripadanya adalah di bawah bank negara, maknanya bank lah. Contoh DFI adalah SME Bank, Agro Bank, Bank Pembangunan, Exim Bank dan juga Bank Rakyat dan BSN. So ini adalah mereka yang betul-betul dikawal selia oleh bank negara. Manakala kita ada DFI lain, IKP lain seperti MARA, PUNB, kita ada Amanah Ikhtiar, Tekun dan sebagainya. Mereka memberikan mandat yang sama, iaitu memberikan pinjaman dan pembiayaan, dan pada masa yang sama berikan business advisory lah. Cuma kita ni Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ini mengumpulkan mereka semua di bawah satu badan, sebab setiap daripada institusi ini berada di bawah kementerian yang berbeza-beza. Kan? Jadi di bawah persatuan kami, di bawah ADFIM ni, kesemua institusi ini duduk bersama membincangkan permasalahan bagaimana nak move forward lah, terutamanya di kala krisis dan juga untuk menghadapi orang kata apa, untuk kebersamaan dalam industri. Kan itu salah satunya lah. Kan, dan ADFIM ditubuhkan hampir 39 tahun. Dah 39 tahun wujud dia, insya-Allah. Yeah. Dan secara khususnya kalau kita boleh menyentuh tentang peranan ahli-ahli ADFIM semasa COVID-19 ini. InsyaAllah. Saya rasa kalau dari segi masyarakat umum dah tahu dah berkenaan dengan peranan IKP untuk memberikan moratorium, ya. Dan kita tahu selalunya bila sebut pasal moratorium, kita sebut pasal bank, kan. Kita selalu sebut apa orang kata CIMB, bank semua bagi moratorium belaka, kan. SME Bank, Agro Bank, Bank Pembangunan semua bagi moratorium juga sama-sama, ya. IKP pun berikan moratorium, tapi bukan setakat itu sahaja. IKP yang lain seperti MARA memberikan moratorium juga selama 6 bulan. PUNB berikan moratorium juga, dan kita lihat organisasi lain semuanya memberikan moratorium, bukan sekadar bank sahaja. Kan ini dasarnya matlamat dia untuk memberikan moratorium adalah untuk memastikan ada lebihan cash, lebihan tunai dalam ekonomi sebenarnya. Jadi semua agensi IKP ini menyambut usaha kerajaan untuk orang kata apa, memastikan ada lebihan cash dan orang boleh berbelanja, insya-Allah. Kan, jadi itu. Dan tapi IKP ini berbeza dengan komersial. Kan, ini rakyat kena faham, sebab IKP ini bukan setakat dia orang bagi moratorium, mereka betul-betul berjiwa rakyat dan mandatnya adalah untuk pembangunan. Jadi bukan setakat moratorium dari segi orang kata apa, moratorium pinjaman atau pembiayaan yang mereka berikan, mereka juga berikan moratorium dari segi bayaran sewa. Contohnya kita ambil SME Bank, kan. SME Bank lebih kurang 248 penyewa SME Bank ataupun lebih kurang 450 premis mereka diberikan pelepasan daripada sewa. Itu lebih kurang 2.3 juta, kan, dalam 6 bulan ni. Dan selain daripada itu, macam Bank Rakyat, kan, Bank Rakyat memberikan kadar keuntungan yang sangat rendah, hampir 50% bagi program-program kredit Islamic Credit Eye dia, kad kredit Eye. Kan, so dibagi kadar keuntungan yang itulah 50% diskaun. Jadi kita tengok bahawa IKP ini bukan setakat dia ikut bukan setakat dia mematuhi yang moratorium saja, dia memberikan lebih kepada usahawan untuk memastikan pelanggan-pelanggan dan pembangunan negara itu orang kata apa, komprehensif lah, insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang pasca moratorium ini, memang semua orang sedang memberikan perhatian kepada perkara ini. Sama ada ia overrated ataupun memang ia sesuatu situasi yang perlu kita risaukan ataupun kita perlu berikan perhatian. Apa yang sebenarnya akan berlaku pasca moratorium? Itu dia. Apa yang berlaku selepas pasca moratorium? Mula-mula kita kena faham kenapa kita berikan moratorium. Kan, tadi saya sebut berkenaan dengan lebihan cash dekat dalam ekonomi, kan, lebihan tunai dalam ekonomi. Tapi kita kena ingat dalam sistem perbankan ni, kan, bila kita berikan pinjaman kepada pinjaman kepada pelanggan, kita ambil duit deposit mereka yang telah meletakkan duit dekat dalam bank itulah, kan. Jadi kalau kita orang yang dah ambil pinjaman tak bayar balik, deposit tu pergi ke mana? Duit tu, itu secara very simplifiednya explanation lah, kan. Jadi kalau kita nak tawarkan moratorium berpanjangan, kita akan menghadapi masalah krisis kewangan. Ya, jadi kita tak boleh teruskan praktis tersebut. Jadi moratorium kita boleh berikan semata-mata untuk kita orang kata apa, fasa pemulihan saja, kan, untuk kita support ekonomi kita sekejap. Kemudian kita kena kembali kepada normal, iaitu apa orang kata
practice, apa orang kata, good industry practice lah. Kan Pinjam bayar. Pinjam bayar, kena bayar balik kan. Jadi kita lihat dalam masalah yang kita akan lihat pasca moratorium ni bukan atas disebabkan moratorium, tapi disebabkan oleh PKP itu sendiri dan juga disebabkan wabak COVID-19. Sebab bila kita dah berkurung dan sebagainya, ramai orang tak dapat berniaga kan, ada perniagaan yang tutup dan sebagainya. Jadi kita tengok ada macam, kita lihat mungkin ada dalam 3 senario lah kan. Senario yang pertama ni adalah mereka yang betul-betul tutup kedai kan, mereka yang orang kata apa, tak dapat nak teruskan, tak dapat nak orang kata beribut balik perniagaan dan sebagainya. Senario yang ni saya yakin dan percaya mereka akan bangkit balik, sebab usahawan ni salah satu kriteria dalam pengalaman saya berdepan dengan usahawan bertahun-tahun ni, salah satu kriteria mereka adalah mereka boleh bangkit balik kan. Mereka, saya tak pernah lagi melihat usahawan yang berjaya tapi tak pernah gagal. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Survival rate tu tinggi lah. Survival rate tu tinggi kan. Jadi saya yakin dan percaya yang tu. Senario yang kedua adalah industri-industri yang jualan memang terjejas teruk, tapi modal pun cukup-cukup saja, tapi kita belum nampak lagi dia punya future dia tu macam mana, bila dia akan recover dan sebagainya. Contohnya airline industry, travel agencies kan, kita tak berapa pasti lagi sebab internationally masih lagi a lot of restriction kan. Jadi dekat sini dia orang kena tengok baliklah business model. Kalau saya boleh sebut dekat sini ada salah satu hotel terkemuka kan, dia betul-betul pivot business model. Dia bagi housekeeping services sebab dia tak nak buang housekeeping dia tu. Dia bagi housekeeping services untuk berbayar kepada perumahan sekitar. Maknanya dia outsource lah. Kan dia hantar housekeeping untuk itu adalah cara untuk survival sebenarnya hotel ni kan. Dan senario yang ketiga kita nampak ada pemulihan. Contohnya macam restoran kan, kita nampak dulu memang susah lah kan, kedai nasi kandar semua tutup pukul 8, pukul 9 kan, sekarang dah boleh buka sampai pukul 2 kan. Jadi yang tu kita nampak ada potensi lah. Ni ada 3 senario lah yang kita akan lihat kan. Yang senario yang pertama dan kedua tu mungkin bermasalah, yang ketiga tu mungkin dia boleh survive lah insyaAllah. Kiranya tempoh yang diberikan oleh kerajaan 6 bulan untuk moratorium itu adalah tempoh yang agak sepadan sebenarnya, kerana kalau kita lihat sebelum Oktober, dalam tempoh 2-3 bulan ini kita sudah semakin hampir resume semula apa yang kita ada sebelum COVID-19. Walaupun adalah sedikit sebanyak limitasinya, tapi hampir kembali seperti dulu. Maksudnya tidak mustahil selepas moratorium berakhir ini pun kita boleh sebenarnya meneruskan semula apa yang kita dah buat sebelum ni. Bayar balik pinjaman kita, teruskan semula perniagaan kita, dan prospeknya besar begitu. Ya, betul. Saya yakin dan percaya kita boleh bounce back lah kan, sebagaimana kita lihat rakyat Malaysia ni dia resilient ya. Dia resilient. Apa sahaja yang datang menghala kepada kita cari jalan dan kita orang kata apa, mengatasi cabaran tersebut kan. Dan saya yakin dan percaya sebagaimana kita lihat disiplin kita mematuhi yang PKP 3 bulan yang pertama tersebut kan, itu adalah cukup menunjukkan tahap kita lah, tahap kebersediaan kita kan. Jadi yang 3 bulan yang seterusnya kita terus dapat maintain, walaupun kerajaan dah buka pelbagai orang kata apa businesses dan sebagainya, kita masih lagi dapat maintain. Adalah kluster sikit sana sini kan, tapi dapat lagi maintain dengan SOP, pematuhan SOP dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya kan, sekiranya kita fokus kepada pembinaan semula negara ini, insya-Allah kita boleh sama-sama kita tidak akan terasa pasca moratorium ini insya-Allah. Okey. Daripada kumpulan-kumpulan yang Haji sebutkan tadi yang akan mungkin berdepan risiko sedikit selepas moratorium berakhir, apa pelan institusi kewangan pembangunan untuk ini? Okey, ada bukan setakat pelan lah. Kita sekarang sebenarnya institusi kewangan telah pun orang kata apa roll out sebenarnya. Dia telah pun mula melaksanakan dan telah pun mula mewar-warkan program-programnya. Kita dah sedia maklum kenaan dengan untuk sektor-sektor terkesan tu ada pelanjutan selama 3 bulan bagi pelanggan yang diberhentikan kerja ataupun mereka bayaran arena untuk pelanggan yang mengalami pengurangan gaji oleh majikan. Ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri bulan Julai hari itu kan. Yang tu Agrobank, BSM Bank Rakyat telah pun mula melaksanakannya dan insya-Allah dia akan terus dilaksanakan. Tapi kita perlu ingatlah ini tertakluk pada syarat-syarat bank lah. Ya, jadi saya minta supaya hubungi bank awal kan, insya-Allah kan. Tapi selain daripada itu kita lihat IKP seperti MARA kan telah pun menawarkan skim pembiayaan am khas
kan bagi usahawan yang bermasalah yang telah affected by COVID-19 ni, kan skim pembiayaan am khas ni tidak memerlukan cagaran, kadar keuntungan zero tanpa keuntungan 0% pinjaman tanpa cagaran dan pembiayaan perniagaan yang mudah. Kan jadi ini untuk mikro dan luar bandar. Jadi mereka yang terkesan kerana ini boleh approach MARA dan melihat sama ada mereka layaklah untuk program tersebut. Tapi bukan setakat itu sahaja. Dalam usaha IKP untuk terus support industri entrepreneur usahawan dekat Malaysia ini, MARA menawarkan moratorium 6 bulan kepada usahawan yang terkesan. Sampai begitu sekali lah. Kan? Jadi para usahawan semua kena rujuk balik lah. Tapi kita kena tengok usahawan yang terkesan tu kena refer balik lah kepada MARA sama ada dia layak menepati syarat atau sebagainya. Kan? Jadi itulah. Kan? Yang selain daripada itu juga, tadi ada sebut selain daripada pembiayaan pinjaman, salah satu fungsi IKP adalah untuk business advisory. Jadi saya yakin dan percaya ramai usahawan yang mungkin dah terjejas teruk dan buntu. Kan ini confirm lah kan, bila kita dah stres, tak boleh nak bayar kan, dan moratorium nak habis dah kan, kita tengah stres tak boleh nak fikir dah. Jadi saya sarankan kepada semua sekali supaya approach agensi-agensi masing-masing, sama ada bank ke ataupun institusi kewangan pembangunan IKP, sebab mereka ada business advisory unit. Contohnya Agrobank, dia ada Agrobank Center of Excellence, SME Bank ada Center for Entrepreneur Development Research, SEDA, MTDC ada Tentra kan, dan mereka ada business advisory unit ni, dan mereka boleh mampu menasihati kita kan, macam mana mereka boleh coaching kita, macam mana kita nak pivot perniagaan kita supaya kita boleh survive. Kan kadang-kadang bila kita buntu sebab kita duk mikir sendiri kan, jadi saya sarankan carilah orang ketiga untuk bantu kita kan. Dan salah satu benda yang saya nak highlight dekat sini juga, kalau kita usahawan Bumi Putra lah kan, usahawan Bumi Putra yang terlibat dengan MARA dan sebagainya, ataupun usahawan Bumi Putra yang belum pernah apply ke MARA dan sebagainya kan, MARA mempunyai lebih 120 pegawai di seluruh Malaysia kan, khusus untuk di pegawai MARA daerah lah, maknanya khusus untuk membantu usahawan. Jadi kita infrastruktur insya-Allah kita ada untuk support usahawan. Cuma sekarang ni masalah dia. Ni masalah nak sebut agak kan. Jadi supaya para penonton semua nampak apa masalah dia kan. Walaupun saya tahu 23 bulan nanti MARA, BSN, Bank Rakyat semua kita akan buat satu forum kan, dan pada apa orang kata, sejak 3-4 minggu yang lepas, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, SME Bank, semua IKP dah mula menghubungi usahawan bagi tahu okey, kita ada program-program begini untuk menyelamatkan usahawan, kita ada program begini untuk penjadualan semula, penstrukturan semula. Masalahnya hanya 5% sahaja respon. Jadi 5% sahaja respon. Jadi kita, kalau pada malam ini satu mesej saya boleh sampaikan adalah, kalau usahawan atau pelanggan ada masalah, tolong pergi ke IKP ni. Baru 5% kan. Jadi yang 95% kita tak tahu apa jadi. Ini merisaukan kita kerana kita fikirkan juga kalau mereka tidak ada masalah, mereka sepatutnya boleh mengumumkan tidak ada masalah untuk membayar semula dan sebagainya. Tapi kalau tak ada berita, khabar berita ini yang merisaukan. Dan tadi Haji sebutkan bila bersendirian banyak persoalan, kita stres, kita buntu, dan kalau buntu ini kita ada kecenderungan untuk shut off masalah itu. Kita lari terus dari masalah itu. Dan ini akan membina masalah yang lain pula lah selepas ini. Okey, baik. Kita nak tahu juga mungkin faktor-faktor yang akan dipertimbangkan mungkin oleh IKP ataupun institusi kewangan yang biasa, bank dan sebagainya untuk permohonan lanjutan ini. Apa yang penting, dan mungkin kalau penonton-penonton kita sedar mereka ada perkara-perkara ini, mereka boleh segera bertindak. Okey, apabila kita kembali semula selepas ini. Tapi sekarang kita berehat seketika, teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Terima kasih. Tentang Malaysia ialah dia berbilang kaum. Kita boleh berkawan lah. Komuniti yang sangat-sangat bagus. I think most is food and our help each other. Kefahaman tentang perbezaan budaya yang berlainan kaum. Untuk terus membangun, terus maju, menjadikan hubungan antara kaum begitu mantap dan juga kuat sekali.
Sudahkah anda membudayakan normal baru dalam urusan seharian? Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk menilai status kesihatannya dan mendaftar masuk ke lokasi. Dia juga merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Urusan kerjanya juga lebih efisien dengan sistem DDMS untuk menyemak tugasan dan aplikasi MyGovUC untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong. Kembali menerusi ruang bicara bercakap tentang menghadapi pasca moratorium. Bersama-sama saya ialah Haji Muhammad Prasad Hanif, Setiausaha Agung Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ataupun ADFIM, dan kita dah sentuh berkenaan dengan usaha ADFIM ataupun institusi kewangan pembangunan ini, ahli-ahli ADFIM untuk menjejaki pelanggan-pelanggan mereka, ya, dan mungkin ingin tahu perkembangan bagaimana mereka bersedia untuk berdepan dengan tempoh selepas berakhirnya moratorium. Cuma tadi Haji tinggalkan kita dengan angka yang agak merisaukanlah, kerana hanya 5% saja yang memberikan respons semula, yang maknanya mengisytiharkan status mereka bagaimanalah untuk berdepan dengan moratorium. Dan kita cakap pasal faktor-faktor yang akan diambil kira oleh institusi keuangan untuk permohonan lanjutan. Biasanya apa dia, Haji? Kita biasanya lihat institusi keuangan biasanya lihat pada dua perkara lah. Yang pertamanya adalah kebolehan kita untuk meyakinkan institusi bahawa model perniagaan kita ni kan selari dengan rancangan perniagaan. Maknanya model kita ni, orang kata apa, rancangan kita ni untuk reboot balik, contoh kan, reboot balik perniagaan kita. Contohnya kita nak masuk ke online kan. Dia sama tak dengan model kita? Contohnya katalah tiba-tiba kata okey, pergi ke bank kata saya nak jual ayam goreng online. Dia macam model perniagaan tu tak kena lah kan. Macam mana you nak jual ayam ayam goreng dalam Shopee ke Lazada kan. Jadi dia kena pastikan kan, bila kita berjumpa dengan institusi kewangan, pastikan kita, orang kata apa, fikir semula kan, sama ada model perniagaan kita selari tak dengan perancangan perniagaan. Biasanya di reject tu atas dasar yang begitu kan. Jadi yang kedua pula, kita kena bersikap terbuka kan. Kita bersikap terbuka dan berterus terang dan memaklumkan secara telus kepada pihak institusi kewangan. Ini bukan masa untuk kita bersorok-sorok lah kan. Kita kena ingat bahawa untuk akaun yang sedia ada dan untuk loan yang sedia ada kan, mereka yang menghadapi masalah penjadualan semula, yang perlu ke penjadualan semula, pensuturan semula, tidak akan masuk ke sikris. Itu Bank Negara dah announce lama dah kan. Jadi diorang tak perlu risau pasal sikris, sitos dan sebagainya kan. Cuma hanya perlu pergi berbincang semula supaya mereka dapat orang kata apa, dapat menyelamatkanlah situasi kewangan mereka. Tapi itu hanya boleh berlaku sekiranya kita bersikap terus terang kan. Jadi kalau kita nak buat masaj apa semua tu jadi susah kan. Jadi ini dua perkara yang kita kena lihat lah. Dan saya harap mereka yang ada keinginan untuk memohon ini, harus itu dua konsep yang sangat penting untuk kita pegang, insya-Allah. Cakap pasal terus terang, kalau kita berterus terang dengan apa jua masalah yang kita hadapi, tidak ada sesiapa yang akan meleteri kita ataupun marah kepada kita, kerana di sini apa yang ingin dicari ialah penyelesaian bersama-sama. Dan apa yang berlaku kepada kita adalah sesuatu yang bukan salah kita sahaja. Di seluruh dunia pandemik ini terjadi dan semua orang sedang berdepan dengan risiko keuangan yang bermasalah dan berisiko tinggilah. Jadi jangan menyorok, jangan bersembunyi dan jangan tidak berterus terang. Kena lakukan dengan jelas. Sebab kalau saya boleh tambah sikit kan, sebabnya survival usahawan adalah survival negara pada masa ni. Ni kita terus terang kata kan. Usahawan survive, institusi kewangan akan survive, kerajaan akan survive, kita semua akan dapat hidup dengan lebih sejahtera. Kan, ini key dia. Ini adalah untuk kepentingan bersama sebenarnya. Jadi kita nak pastikan usahawan selamat. Itu dia. Kita nak menyelamatkan seberapa banyak usahawan yang boleh. Usahawan yang tak boleh diselamatkan, tak apa, kita tutup kedai, kita buka lah perniagaan baru, tak ada masalah kan. Infrastruktur kita ada, insya-Allah. Ada jalan je, insya-Allah. Okey, baik. Nak menyentuh sedikitlah, kerana apa yang sedang berlaku sekarang ni, kita tahu pilihan raya negeri Sabah akan bermula beberapa hari lagi, dan setiap kali pilihan raya berlangsung, kita tahulah antara isu yang dibangkitkanlah tentang pembangunan dan juga tentang ekonomi. Jadi untuk IKP sendiri,
bagaimana sebenarnya IKP dapat membantu kerajaan untuk melestarikan usaha agar seiring dengan matlamat pembangunan ekonomi negara sekarang ini? Okey. Walau apa pun IKP dia membawa mandat kerajaan. Kan? Jadi apa saja usaha kerajaan tersebut dilaksanakan melalui IKP. Jadi IKP dengan membangunkan ekonomi tak akan berpisah. Kan? Tak akan berpisah sebab dia punya asbab kewujudan dia sendiri untuk pun itu adalah untuk itu. Kan? Dia bukan berdasarkan pada keuntungan. Dia bukan berdasarkan kepada orang kata apa nak cari profit ya. Dia punya kewujudan asbabnya adalah untuk membantu. Kalau kita lihat perbankan komersial kan mungkin perundangan dia syarat-syarat dia ketat sikit. Kalau dekat IKP syarat dia tidak berapa ketat. Kenapa kita nak bantu? KPI-nya lagi ramai orang dapat bantu, lagi berjaya. Ya, betul kan. Dan kita punya KPI kita bukan diukur dari segi keuntungan dan sebagainya. Kita diukur dari segi outcome. Maknanya berapa banyak usahawan telah diwujudkan, berapa banyak usahawan telah dibantu, berapa banyak pembiayaan telah dikeluarkan kan. Ini KPI kita. Kan bukan KPI dari segi berapa banyak untung dan berapa siapa yang jadi lebih kaya kan. Jadi itulah dia. Jadi kita tak lari daripada situ. Dan yang salah satu perkara yang sangat penting sekarang ni adalah saya kena stresskan semula lah kan. IKP sekarang ni bersedia untuk membantu usahawan-usahawan semua. Jadi saya mohon sangat-sangat kepada usahawan jangan tunggu 30 September baru nak pergi jumpa dengan agensi ni semua. Nanti kena beratur panjang dengan 1 meter distance ni lagilah panjang dia punya line dia kan. Lepas tu kita bising, kita viral suruh panjangkan sikit tu tempohnya dan sebagainya pula. Sekarang dah kena buat dulu. Ya, sekarang boleh jumpa sekarang. Kita dah war-warkan bahawa moratorium ni akan berakhir dah lama dah. PM pun dah announce lama dah. Jadi kita jangan tunggu sampai last minute kita tu. Tips dan juga pesanan. Ada tak apa-apa yang mereka perlu bawa? Dokumen perbankan ke ataupun apa-apa yang memang akan diperlukan? Okey, tipsnya yang pertama sekali dari segi mereka yang automatik layak kepada program-program untuk moratorium ataupun bantuan, IKP telah pun hubungi mereka. Sepatutnya mereka dah dapat dah kan bahawa mereka layak untuk sekian-sekian dan sebagainya kan. Sepatutnya dah dapat dah. Kan kalau rasa diri layak tapi tak dapat, hubungi bank. Kan hubungi institusi kewangan masing-masing dan tanya sama ada layak atau tidak. Tapi dalam masa ni saya nak maklumkan juga bahawa IKP DFI ni kita buat hari terbuka kan untuk bertemu dengan pelanggan. Sebagai contohnya bank simpanan BSN akan mengadakan hari terbuka pada 20 September. Manakala Bank Rakyat pada 19 dengan 26 hari bulan September dan bank-bank lain akan ikut samalah kan. Dan kita boleh pergi ke FB mereka atau pergi ke laman web mereka untuk melihat bila mereka akan buat hari-hari terbuka mereka dan kita boleh jumpa dan kita boleh tanya terus kan bagaimana kita nak orang kata menstrukturkan semula kewangan kita. Dan pada masa yang sama juga saya ingin mengingatkan kepada para penonton lah kan, ada dekat luar sana terutamanya sosial media semua ada desakan supaya moratorium dipanjangkan. Adalah benda-benda macam ni kan, yang kata jangan risau nanti kerajaan atas desakan rakyat akan panjangkan moratorium dan sebagainya. Kita kena bagi tahu pada para penonton kalau nak kalau nak extend tempoh moratorium tidak baik untuk kita, tidak baik untuk ekonomi. Jadi memang kalau ada yang nak minta tu maknanya minta masalah untuk diri kita sendiri. Kan? Baik. Jadi kita jangan minta kan. Kita sama-sama jaga diri sesama, jaga kita sendiri. Dan terima kasih kita ucapkan untuk Haji kerana memberikan kita maklumat dan penerangan yang perlu diingat sama-sama, dan kita harapkan ini boleh dijadikan bekalan dan juga orang kata peringatan lah untuk sama-sama kita menghubungi institusi keuangan kita. Cuma saya nak tambah satu secara ringkas je sebab masalah ni timbul juga kan dalam masa begini. Kita tengah ada masalah ni kan, dan ada pula scammer yang muncul. Ambil kesempatan kan. Jadi para penonton semua, institusi kewangan tidak ada orang tengah. Jadi kalau orang tengah datang ni kata okey saya boleh uruskan benda ni dengan bank, tidak ada. Jangan percaya. Yang kedua, jangan kongsi benda-benda peribadi, contohnya tag number dan sebagainya. Jangan kongsi. Yang ketiganya, ada apa-apa keraguan, hubungi institusi itu sendiri, secara pergi sendiri ataupun itulah ikut SOP-nya insya-Allah. Baik, Haji Muhammad Prasad Hanif, Jurusan Agong Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM, bersama-sama dengan kita dalam ruang bicara pada malam ini bercakap tentang menghadapi pasca moratorium. Ruang bicara berakhir di sini. Saya Wan Syarina, jumpa lagi.